Akib Abdul Rahman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar tuan-tuan, terlebih tekan awal sikit. Dalam. Okey. Alright, malam ni saudara kita nak membincangkan beberapa isu. Sahabat-sahabat sudah pun menunggu dengan pelbagai soalan. Silakan. Dah on. Silakan. Dah. Ya, sudah. Okey, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Dalam Facebook Datuk Nasri Najib tu. Hari ni dia buat kenyataan bahawa dia kata never mind jika PN tak sudi tunai, Waya. PN buat simple. PN boleh buat simple dia. Ya. Jadi apa maksud Apa yang dimasukkan dengan BN boleh buat? PN boleh? Ah, Kalau PN tak sudi nak tunai. dia senang saja. Mereka menjanjikan bahawa jika BN menyokong belanjawan, mereka akan menunaikan dua permintaan terakhir BN, iaitu moratorium secara automatik kepada semua selama 6 bulan, dan yang kedua KWSP pencarum dibenarkan keluar daripada akaun 1. Tapi malangnya selepas mereka memberikan janji-janji manis pada 26 November, mereka tidak melaksanakannya sepenuhnya, seperti mana yang dipinta oleh BN BBC dan juga BN. Maka itu sebabnya kita mengharapkan supaya ditolak di peringkat jawatan kuasa. Namun ada beberapa pertimbangan daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dan BN BBC, disebabkan belanjawan ni dibentangkan untuk kelulusan di penghujung tahun. Cuma tinggal 15 hari. Maknanya kita tidak mempunyai masa yang cukup 15 hari untuk menukar kerajaan, dan dalam masa yang sama meluluskan belanjawan. Nak panggil notis untuk ahli parlimen buat sidang tergempar pun tak sempat. Jadi tidak ada pilihan, kita terpaksa menggunakan kaedah luluskan dulu belanjawan, kemudian baru kita deal with Muhyiddin Yassin. Jadi saya punya pandangan, ini bukan apa yang Datuk Najib cakap. Datuk Najib cakap ialah never mind kalau PN tak sudi untuk tunai janji, maka BN yang akan buat. Dalam arti kata lain, BN mana ada kuasa nak buat, betul tak? So kalau ditanya dengan saya, jawapan saya mudah. Maknanya BN sudah bersiap sedia untuk mengambil alih pemerintahan negara semula, daripada tangan Perikatan Nasional. Tapi untuk benda itu berlaku, pertamanya ialah perlu diadakan satu pengumuman, sama ada sidang media ataupun sebagainya, di mana wakil-wakil rakyat daripada Barisan Nasional yang sudah tidak boleh bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin yang tak habis-habis kencing rakyat ni, maka mereka kena buat pengumuman keluar daripada menyokong Tan Sri Muhyiddin. Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin hari ini sudah tinggal 113 orang. Bila Koli tak datang, tinggal 111. Maknanya ada seorang lagi tidak menyokong beliau. Bukan tidak menyokong beliau, tidak menyokong belanjawan. Ini tidak termasuk Datuk Seri Najib sendiri yang telah menyokong belanjawan kerana menghormati nasihat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, dan dalam masa yang sama dari segi strategiknya kita tak nak kalau belanjawan itu tidak diluluskan, Tan Sri Muhyiddin pun belum tentu akan akur dan meletakkan jawatan. Kemudian kita berhadapan dengan masalah untuk membayar gaji kaki tangan awam.
Kalau wujud pula interim government itu terpaksa pula mengadakan darurat. Dan kita sebelum ni menentang darurat. Tiba-tiba kalau katalah interim government ni datangnya daripada UMNO kepala dia, maka takkanlah kita yang menentang darurat ini tiba-tiba mahu melaksanakan darurat pula. Nanti orang kata kita double standard. So itulah langkah terbaik, ialah kita buat kerja memastikan bahawa apa yang dituntut oleh rakyat, dua perkara ni tetap akan dilaksanakan. Dan insya-Allah gambaran yang saya terima, insya-Allah tuan-tuan, kabar-kabar angin yang saya terima, kabar angin ni bukan betul, kabar angin. Dengar boleh, percaya jangan. Kabar angin yang saya terima, minggu depan kita akan start dengan yang pertama. So sabar sikit. Saya tahu ramai marah. Saya tak boleh nak marah orang yang marah ni, kerana anda semua berhak untuk marah. Cuma berilah sedikit kepercayaan kepada Datuk Seri Najib ni. Saya yakin tuan-tuan, beliau ni bukannya jenis orang yang tidak berpegang pada janji. Kalau nak ikutkan selepas Sukan C tahun 2017, kita sepatutnya dah buat kita punya pilihan raya. Tetapi kenapa Datuk Seri Najib drag sampai bulan 5 baru nak laksana pilihan raya? Kenapa ketika kita tengah hot, tengah bagus ni, kita punya image tengah bagus, selepas berjaya di Sukan C, kita tak terus buat pilihan raya? Sebabnya tuan-tuan, ketika kita membentangkan manifesto 2013, ada banyak janji yang telah pun kita berikan kepada rakyat. Tetapi pada bulan November, bulan Disember tahun 2017 masih lagi banyak yang belum diselesaikan, yang belum dikotakan. Jadi itu sebabnya beliau meminta mengambil masa yang lebih panjang, sehingga dah nak cukup 5 tahun. Bulan Mei baru dibuat pilihan raya. Dan bila sebelum beliau mengemukakan manifesto untuk pilihan raya umum 2018, beliau telah mengedarkan buku-buku KPI, sejauh mana pencapaian janji-janji yang telah dibuat pada tahun 2013. Dan amat mengejutkan, saudara, beliau telah menunaikan 99.4 atau 99.6% daripada keseluruhan janji pada tahun 2013, tuan-tuan. Itu pun orang tolak dia. Saya pun tak faham manusia ini macam mana. Yang kita tak sempurna, kita tak dapat skor 100% ni, hanya perkara yang melibatkan kebebasan beragama. Itu kita punya skor 90% lebih saja. Tak sampai 100%. Okey. Okey Tok, dalam page Datuk juga 11 jam yang lepas tu Ya. Dia kata sekarang ni kita minta kita beri masa sedikit kepada PN untuk perbetulkan dan tunaikan janji. Dia kata Datuk Seri Najib juga kata someone asked me why I still support the current government. And I'm telling you that we are supporting the budget. Our BN MPs are supporting the budget. They are not supporting Muhyiddin. That is two different things. You have to realize this. And the main reason why is because we are hoping that we do not have to declare emergency after, for example, if in case the Yang di-Pertuan Agong appoint one of our parliament members as the interim prime minister, so he will not have problem in for example paying the salary of the civil servant, all the BPR aid from the government, and many things, because if we can't if we have to, if we have to
go against the budget, meaning we only have 15 days, and 15 days is not enough for us to form the new government or to elect the new interim prime minister, and at the same time to call for emergency parliament sitting and to table a new budget, and the time is too short. So the best way is to pass the budget first, then after that we do not have to declare state of emergency, because before this we have been going against the emergency which was planned by Muhyiddin himself. So if after this, let's say one of our UMNO MPs become the interim prime minister, if we declare emergency just to make sure that we are able to spend the public fund to pay for the salaries for civil servants whatsoever, people will say that we are double standard. We are against what Muhyiddin want to do, but at the end of the day we are doing it. Ini kena faham, jangan sampai tak faham kenapa supporting the budget is not supporting Muhyiddin. We got to be clear on that. Okay. Okey Dok. Ya. Dalam kenyataan Datuk Najib juga tadi, dia kata sekarang ni PN minta kita beri masa sedikit untuk membetulkan dan tunaikan janji. PN yang minta kita masa sedikit. Seperti saudara dan saudari, saya pun tak suka dikencing lah. Okey. Kita tengok minggu depan kata Datuk Najib. Apa Datuk punya pandangan? Ya, ada kemungkinan besar ada permintaan daripada pihak Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan yang mungkin mengharapkan belanjawan hari semalam diluluskan, maka mereka telah pun memberikan janji-janji manis lah, seperti mana yang dia buat pada 26 hari bulan. Dan kemudian mereka tidak menunaikannya, kan? Cuma ada perubahan, bukan tak ada perubahan. Itu hari peringkat awal, kalau contohnya moratorium 3 bulan bermula daripada bulan Oktober. Betul tak? Lepas kita tekan, lepas kita perlekeh macam mana Tengku Zafrul 26 hari bulan November umum, lepas tu bulan Oktober dah mula, maknanya backdated 2 bulan. Yang ni dia orang dah betulkan, moratorium yang baru bermula daripada 15 hari bulan Oktober hingga Februari 15, 3 bulan, kan? Tapi kalau katalah minggu depan, apa yang mereka rancang ni lebih drastik, if in case lebih drastik, ada kemungkinan besar kita ada kerajaan baru. Kerajaan baru ni mungkin boleh bagi 6 bulan. Kerajaan baru ni mungkin boleh bagi one off RM10,000 untuk KWSP untuk semua, bukan untuk apa ni the B40 saja. Okey. Okey Datuk. Okey, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyebar maklum akan nasihat jemaah menteri kepada ke bawah Dwi Tuanku supaya pengisytiharan darurat bagi bahagian pilihan raya Parlimen Greek di Perak dan bahagian pilihan raya negeri Bugaya Sabah. Kenapa dia perlu isytiharan darurat sedangkan keadaan COVID sekarang dah agak terkawal? Ya, dia macam ini sebenarnya. Macam mana keadaan COVID terkawal? Keadaan COVID tak terkawal. Angka-angka yang diorang paparkan, kita tak tahu betul tak betul. Angka-angka sungguh menakutkan. Jadi belum terkawal lagi. Jauh sangat daripada terkawal. Okey, itu pertama. Yang kedua, kena faham kalau diteruskan dengan pilihan raya kecil di Greek ataupun di yang DUN di Sabah tu, maka apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri Sarawak, penularan wabak COVID-19 ni akan menjadi lebih dahsyat lah. Jadi itu sebab bila mana pilihan raya kecil dekat Batu Sapi contohnya, kita telah buat proklamasi darurat. Kenapa kena proclamation of emergency ni dilaksanakan?
Kerana ikut Perlembagaan Persekutuan, sesuatu kursi yang dikosongkan, selepas speaker mengisytiharkan kursi itu kosong, dalam tempoh 60 hari ianya perlu diadakan satu pilihan raya. Jadi itu sebabnya bagi membatalkan penggunaan Perlembagaan Malaysia di sesuatu tempat, maka perlu diisytiharkan darurat. Dan jadi bila darurat berlaku, proklamasi darurat diumumkan, maka kawasan itu tidak lagi perlu patuh kepada Perlembagaan Persekutuan. Dia ikut Akta Darurat. Itu benda yang sama berlaku di Greek, dan juga di tempat di Sabah ni. Mereka nak elakkan daripada berlaku pilihan raya. Lagipun nak buat apa kita nak belanja duit rakyat, nak buat pilihan raya di Greek dan juga di Batu Sapi dan di Don Sabah ni. Sebabnya kita akan ada pilihan raya tak lama lagi. Berapa 2 kali nak buat kerja? Tunggu je lah sikit. Cuma mungkin tiap-tiap parti politik, khususnya macam di sana UMNO sudah ada penyelaras parlimen untuk mengambil alih tugas-tugas yang sepatutnya dilakukan oleh arwah ahli parlimen YB Hasbullah. Okey. Itu apa ni mengenai kenyataan Tan Sri Anwar Musa kemarin tu, pasal 55 kursi tu. Dia punya sekpol marah, kata kita yang tak faham jangan tanya lah tu pasal 55 kursi ni. Apa sebenarnya 55 kursi yang dimasukkan yang UMNO boleh bertanding akan datang tu? Pembagian kursi. Dia macam ni, sebenarnya apa yang dimasukkan oleh Anwar Musa ialah UMNO akan bertanding di kursi yang UMNO menang. Tahun 2018 UMNO menang 54 kursi. Tetapi di pilihan raya kecil di Tanjung Piai, UMNO menang kursi yang dimenangi oleh Bersatu. Jadi kursi itu dah automatik jadi kursi UMNO lah. Maknanya PAS bersetuju tak akan bertanding di 55 kursi UMNO. Okey? UMNO pula bersetuju tidak akan bertanding di 18 kursi yang dimenangi oleh PAS. Itulah. Tetapi tak kena faham. Itu dia cakap tu, maksud dia UMNO dan PAS bersetuju untuk bertanding tidak akan menentang PAS di kursi yang PAS menang. PAS bersetuju tidak akan menentang UMNO di kursi yang UMNO menang. Tetapi tak bererti UMNO akan hanya bertanding 55 kursi. Kalau UMNO dan PAS saja di dalam muafakat nasional, sudah pastilah ini adalah sebahagian kursi yang dipersetujui tidak akan ditandingi tidak akan berlaku pertemuan di antara UMNO dan PAS. Tetapi ada baki lagi kursi. Contohnya UMNO pilihan raya umum yang ke-18 ada 122. So 122 tolak 55 yang UMNO menang, tolak 18 yang UMNO menang, ada banyak lagi. Betul tak? Betul. Ada lebih kurang dalam 40 kursi lagi. Kan? Ya. 41 lah lebih kurang. Ada lagi 41 kursi campur dengan lagi 12. 41, 53. Ada lagi 53 kursi. Kalau kita bergabung dengan Bersatu, maka 53 kursi ini mungkin 40 dapat kat Bersatu. Mungkin UMNO dapat lagi sikit, PAS dapat lagi sikit. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Tapi bukanlah maksud Anwar Musa tu UMNO hanya bertanding 55 kursi. Tapi kalau orang nak menyampah ni, kan, kadang-kadang orang ambil kenyataan ni bias lah, bias. Tapi Anwar Musa dia memasukkan bahawa UMNO dengan PAS tidak akan bertembung. Bukan maknanya UMNO final hanya akan bertanding 55 kursi. Saya menjangkakan UMNO hanya akan dapat 54 kursi. So campur dengan satu yang kita menang di Tanjung Piai tu, maknanya 55 kursi lah. Saya menjangkakan. Belum tentu apa yang saya cakap ni betul, kan? Tetapi kalau kita kerjasama hanya dengan PAS, kita ada lagi baki 53 kursi untuk diagihkan.
Mungkin sikit kita bagi PAS, sikit UMNO bertanding. Faham? Okey. Maknanya tak ada kaitan Tapi kalau ada bersatu dalam tu, lebih kurang gitulah yang kita dapat. Kan? Habis kuat pun mungkin 60. Okey. Datuk, ini 2 hari lepas ya Datuk. Ya. Satu artikel yang saya kuat ditarik jugalah. Majlis tertinggi UMNO Datuk Dr. Fuad Zakashi hari ini berpendapat slogan No Anwar No DAP yang diterima parti itu tidak semestinya relevan sepanjang masa kerana senario politik sentiasa berubah-ubah. Sebenarnya apa maksud dia? Yalah, sebenarnya yang mula cakap macam ni, kita tak boleh reject sangat. Yalah Anwar Musa. Anwar Musa yang cakap, kita jangan reject sangat. Kan? Sebabnya punca dia orang ni bercakap ni sebab ialah dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun lepas, Datuk Zahid dalam ucapan dasarnya mengatakan bahawa kita tidak akan bekerjasama dengan mana-mana parti di dalam Perikatan Nasional, kan, dan membentuk kerajaan pintu belakang. Itulah antara sebab kenapa saya kena pecat. Sebab saya against UMNO bekerjasama, tak kira lah UMNO kerjasama dengan PPBM ke, dengan Mahathir ke, dengan Muhyiddin ke, dengan Anwar ke, saya against. Kan? Kerana bagi saya, kalau kita kerjasama dengan dia orang ni, memang last kali kita kena lipat. Last kali memang ianya tidak akan menguntungkan UMNO. Itu sebab kita kena pergi solo. Kalau kita boleh pergi dengan PAS, kita pergi dengan PAS. Tapi kalau ditakdirkan Allah Ta'ala tidak terbuka pintu hati PAS untuk kembali bersama dengan UMNO, dia nak pergi dengan bersatu juga, maka kita pergi dengan rakan-rakan BN sajalah. Dan bila kita tidak akan undi akan pecah tu. Macam PAS. Pecah kenapa? PAS dengan bersatu. Lepas tu kita akan lawan Barisan, diorang akan lawan Barisan Nasional. At the same time Pakatan Harapan pun letak calon tu. Maksudnya yang sepatutnya dapat solid yang antara Barisan Nasional dan PAS dah pecah dua. Sudah pasti akan pecah. Tetapi keputusan yang UMNO akan perolehi akan jauh lebih baik. Sebab apa? Sebab macam saya cakap, pilihan raya umum yang ke-14, UMNO bertanding 122 kursi. Tapi disebab kita kena fitnah, kita kena cerca, kita kena macam-macam kita dituduh, persepsi rakyat terhadap BN sangat-sangat buruk. Kita cuma menang 79 kursi. Dan UMNO memenangi 54 kursi. Tambah satu di Tanjung Piai. Jadi menang 55. Itu ketika UMNO paling teruk, paling buruk prestasi dia. Tetapi kalau sekali lagi UMNO bertanding secara bersendirian, sudah pasti yang dulu yang percaya dengan fitnah Muhyiddin, percaya dengan fitnah Mahathir, percaya dengan Rafizi Ramli, the Formula Man, percaya dengan Tony Poa, percaya dengan Lim Kee Siang, Lim Goh Eng. Saya yakin UMNO boleh menang. Kalau bertanding semua 122 kursi, busuk-busuk pun 9 kursi dalam tangan. 90. 90 kursi dalam tangan. Tapi kalau UMNO bekerjasama dengan PAS, prestasi UMNO mungkin kurang sikit. Sebab ada 18 kursi yang kita dah bagi PAS, kita tak boleh sentuh. Seperti mana yang Anwar Musa cakap tu. Kita setuju tak bertanding di situ. Tetapi kena ingat, ada tempat di Johor PAS tak ada wakil. Ada tempat di Melaka PAS tak ada wakil. Kita kena bagi PAS juga bertanding untuk nampakkan kerjasama antara UMNO dengan PAS. Maka daripada 122 kursi tu mungkin 30 kursi kena bagi pada PAS. So tinggal 92 kursi. So daripada 92 kursi ni, boleh tak UMNO bentuk kerajaan? Tak boleh. Maknanya kita akan masuk satu pilihan raya, mengetahui bahawa kita tidak boleh membentuk kerajaan, dan selepas pilihan raya kita pasti terpaksa bekerjasama dengan parti lain untuk membentuk kerajaan. Okey. Tetapi kalau kita bekerjasama dengan PPBM,
PPBM dulu bertanding 55 kursi ketika dia hanya macai je. Sekarang dia dah jadi Perdana Menteri. Takkan dia nak bertanding 55 kursi? Dia sekarang nak 60 kursi. 58 ke 60 kursi. Agak-agak dalam keadaan diorang ni Perdana Menteri Malaysia. Kalau duduk semeja, lebih-lebih lagi kalau hantar Anwar Musa sebagai wakil. Kan? Boleh tak kita desak dia orang ni bertanding ikut kekuatan dia? 13 kursi yang dia menang. Boleh? Mampu takkan dapat. Nak minta dia orang bertanding 20 pun tak boleh. Minimum dia orang tetap akan ambil lebih kurang dalam 40 kursi. So kalau 122 kursi Melayu, 30 dah bagi PAS, 40 dah bagi dia orang, hanya tinggal 52 kepada Barisan Nasional. So kalau UMNO bertanding pilihan raya akan datang bersama dengan mereka, confirm prestasi UMNO jauh lebih buruk berbanding dengan 2018 dikala kita paling lemah. Jadi apa kejadahnya kita nak bekerjasama dengan mereka? Dan yang paling bahaya sekali sekiranya menang pilihan raya, dulu dia orang dapat 12 kursi, 100 daripada 55 kursi dia bertanding, dia menang 13. Satu mati. Jadi dia ada 12 kursi. 12 kursi tu hanya 6 je menyokong Muhyiddin. Yang lain dia curi daripada UMNO 16 orang, dia curi daripada PKR 9 orang. Itu pun kita tak boleh halang Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Agak-agak lepas ni kalau dia bertanding 40 kursi, dia menang semua kursi, boleh tak kita cakap no, we want 52 seats, we want to be the Prime Minister, your time is over? Boleh? Tak boleh. Kalau dia cakap, kalau dia cakap macam tu, kita berdegil tak nak bagi dia, maka dia akan bawa 40 kursi tu pergi ke Pakatan Harapan, campur dengan Pakatan Harapan yang menang hanya 100 kursi. Mereka dah ada 140 kursi. Dia tarik Hishamuddin, dapat lagi 8. Kawan baik dia, kan? Dapat lagi. Okey tu. Dapat lagi 8. So dia dah ada 2/3 majoriti di parlimen. Bahaya tak bahaya kerjasama dengan Muhyiddin? Kena ingat, hari ni Mahathir sudah berjaya. Dia berjaya buat orang UMNO pun takut Mahathir akan jadi Perdana Menteri balik, kan? Okey, Last sekali. tu dalam kerjasama tadi tu antara UMNO dengan PAS tadi, diberi kursi, maknanya PAS 18 yang kita tak bertanding tu. Jadi sekiranya kursi PAS tu menang dan dia dalam keadaan masih lagi dalam terikat dengan PN itu, mana sekar sokongan dia akan pergi kalau dia menang itu? Itu sebablah dia dalam Islam, kan, seorang isteri hanya boleh berkahwin dengan satu lelaki dalam satu masa. Itu punca dia. Supaya bila dapat anak nanti, kita tahu dengan jelas siapa bapa dia. Jadi dalam erti kata lain, PAS ni kena decide lah. Dia nak dengan kita ke, dia nak yang belah sana, kan? Masalahnya kita sudah pun sign piagam Muafakat Nasional, kan? Piagam Muafakat Nasional ni tidak diregister. Maknanya dalam erti kata lain, kita dengan PAS ni menikah dekat Thailand. Tak muta'ah. Nikah tu sah, tapi di Thailand. Patutnya kena balik Malaysia, daftarkan dekat Jabatan Agama Islam, kan? Belum sempat daftar dengan Jabatan Agama Islam, PAS dan nikah secara sah di dalam negara ini bersama dengan PPBM. So dari segi kedudukan sebenarnya, suami yang sah dari segi agama, memanglah UMNO ni sepatutnya dia masih lagi ada dengan kita, dia tak boleh kahwin lain. Tetapi dari segi surat, surat nikah tu yang lakunya ialah PAS isteri kepada PPBM. Faham? Jadi kita tak boleh cakap apa, kita tak boleh paksa, kan? Biarlah Allah Ta'ala menentukan apa yang baik buat UMNO. Kalau PAS tu
isteri yang baik buat UMNO, maka insya-Allah jodoh UMNO dengan PAS ni dipanjangkan. Kalau PAS tu tak baik buat UMNO, maka mungkinlah mereka akan terus bersama dengan PN. Bersama dengan Bersatu. So jangan kelang kabut lah. Jangan risau. Sebab hari ni kita kena tahu, di peringkat akar umbi PAS sendiri pun ramai yang tak suka dengan Bersatu. Sebab dia orang pun boleh nilai kan, yang mana yang genuine, ikhlas dengan mereka, dengan yang mana hanya nak menggunakan mereka kerana mereka tak ada jentera pilihan raya. Kan? Dan mereka juga boleh berfikir. Bukannya orang PAS ni bodoh-bodoh bro. Ini PAS zaman sekarang ni banyak yang ada doktorate, yang ada PhD. Dia orang tahu macam mana dekat ground ni sokongan UMNO kuat. So kalau dia nak menang 18 kursi ataupun lebih, maknanya nak prestasi dia lebih baik daripada dulu, dia kena bersama dengan UMNO. Kan? Keluar secara total lah. Dia kalau bersama dengan UMNO, peluang dia menang lebih banyak kerusi, lebih banyak. Kan? Cuma jangan sampai dia bersama dengan UMNO, lepas pilihan raya dia bersama dengan Muhyiddin. Kita harap tidak begitulah. Dalam perhubungan rumah tangga ni kena jujur, itu je. Okey, Dok. Tak jujur nanti laki kita cari lain. Kan? Ada apa ni, bajet disokong oleh 111 tu. Rasa-rasanya kuat ke? Mana kuatnya, rapuh lah. 111 tu exact, maknanya ada satu je majoriti. Sekarang ni, dulu kita ada 222, majoriti ialah 112. Sekarang kita ada 220. Simple majority ialah 111. Maknanya hari ni Muhyiddin hanya ada satu je majoriti. Keluar je Datuk Seri Najib, habis. Okey, Dok. Itu je untuk hari ni. Itu je. Itu je, Dok. Aduh. Nak buat macam mana? Dia orang kata itu je. Assalamualaikum.